Ni kalau nampak pensan kita ni, ada juta-juta malaikat ni, penuh ni. Kalau nampak tak jadi tidur pula kita tengok dia je. Penuh para malaikat datang kelilingkan majlis ni, dan semua sebut-sebut nama setiap ahli majlis ni. Dan dia mencintai majlis-majlis ni sekarang daripada langit. Malaikat tengok kita lebih kurang macam bintang-bintang bercahaya, seolah-olahnya begitulah. Macam kita tengok ke langit nampak bintang, para malaikat nampak kita ni macam bintang-bintang bercahaya. Ni majlis-majlis ilmu dicari, dan semua makhluk termasuk ikan dalam laut minta ampun untuk dosa kita. Jadi syukur pada Allah, Allah yang pilih, bukan tersilap, bukan tak sengaja. Walaupun kita yang pilih, kita rasa macam kita pilih nak datang, Allah beri pahala, kita berusaha untuk datang, yang menguruskan dapat pahala kan, yang membantu, yang menyumbang, semua sekali Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala. Semualah yang bersama-sama dalam majlis ni Allah beri pahala yang sangat besar. Jadi syukur ke Allah. Cuba semua pegang orang sebelah cakap tahniah. Allah sayang. Syabas. Urut-urut sikit belakang dia, urut-urut sikit belakang. Tapi yang geletik pula akan melatah belakang. Gosok-gosok sikit, urut-urut sikit. Urut-urut sikit. Cakap tahniah, gosok tepuk sikit belakang, jangan kuat-kuat sangat. Fading Ustaz. Tahniah Allah sayang. Fading. Masya-Allah. Allah sayang semua sekali. Cakap tahniah, syabas kan. Tahniah, syabas. Jadi kasih sayang Allah SWT yang memilih kita semua dalam majlis ni. Jadi kita rasa syukur pada Allah, nikmat yang tak berhenti-henti. Jadi bila kita baca Quran, mula-mula ayat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebenarnya ayat tu dia sangat mahal, sangat berharga. Lebih mahal, lebih berharga daripada segala-galanya dalam dunia ni. Saya jumpa ada seorang kakak, saya ceramah dekat dia, orang dia buat ceramah dekat ada satu private club tau. Dia buat majlis buka puasa, dah lama dah, dekat Jalan Ampang belakang tu ada kelab-kelab, restoran and pub gitu kan. Bukan kelab, pub apa macam kecilnya, private-nya ni, orang kaya-kaya. Saya pun pergi kat situ, saya ada cakap. Bila saya habis ceramah, saya nak keluar, ada seorang kakak kejar saya. Kakak tu kejar, dia seksi juga, tak tengok sangat lah, tengok sikit-sikit je. Ustaz kan tengok sikit lah Tiba-tiba dia pun cakap, Ustaz saya tak percaya Tuhan. Dulu saya percaya Tuhan, sekarang saya tak percaya Tuhan. Saya rasa Tuhan tu tak ada, tipu, sebenarnya tak ada, begitu, begini. Saya kata kat dia, kenapa kakak? Rupa-rupa dia kata ayah dulu jahat, pergi masjid tapi pukul mak dia. Dia jadi tak faham, apa benda lah bapak pergi sembahyang pukul mak pula, saya tanya bapak. Jadi dia pun tak faham. Akhirnya dia tak percaya agama, dia mula cari suami dia. Sekali suami dia lagi mangkuk daripada bapak dia. Suami dia baik, orang luar negara semua sekali, dapat ada rumah dekat-dekat KLCC, semua tu orang kaya. Tapi apa jadi kat dia, bila dia mabuk pun dia jadi macam lain macam juga. Malam-malam jadi teruk kadang-kadang. Bila ada masalah hidup, dia pukul juga isteri dia. Dia mula teringat ayah dia. Dia pun berpisahkan suami dia yang sekarang. Dia kata suami dia double mangkuk pada bapak dia. Sekarang dia besarkan anak lelaki. Sekarang anak lelaki dia pula buat dia macam suami dia, marah-marah, suruh-suruh. Dia kata anak dia pula triple mangkuk kan, lagi teruk. Tak percaya Tuhan. Dia cakap kat saya, Ustaz saya tak percaya Tuhan. Saya rasa Tuhan ni semua tipu je. Saya kata, tanya Ustaz, Tuhan ada ke tak ada? Saya pun kata, kakak, saya ada pergi Thailand, ada program sebulan dekat Bangkok tu. Pergilah sampai ke Yala semua sekali. Masa saya kat sana, tengah malam, saya dengar ada orang nangis-nangis. Ada orang nangis-nangis dekat sebelah luar. Tengah orang tu nangis-nangis, apa jadi? Dia nangis teruk. Rupanya dia tak ada 12 tangan, tak ada 12 kaki. Malam-malam dia menginsut-nginsut, disusun selipar. Dia boleh susun selipar kat masjid tu. Siap parking reverse, lipas selipar tu, parking reverse. Selipar parking reverse. Saya tanya, abang duduk masjid tak? Ustaz, saya dah kahwin. Oh, abang anak berapa orang? 8. Weh, abang tak ada tangan kaki 8. Ni kalau ada tangan, tak tahu apa pula kan. Saya gurau je. Lepas saya gurau Allah Ta'ala tentu kan. Semua Allah baik. Lepas tu gurau-gurau. Lepas tu apa jadi? Dia pun kata, Ustaz, Allah ni, Tuhan ni baik. Setiap kali tanya soalan, abang kaki tangan bila tak ada? Dia jawab apa? Tak apalah Ustaz, tanyalah. Allah ni baik, Tuhan ni baik, Tuhan ni baik. Saya kata, kakak, sampai hari ni orang ni tak ada tangan kaki. Tapi dekat mulut dia tahu kata apa? Kat mulut dia siasa kata apa? Allah ni baik, Allah ni baik, Tuhan ni baik, Tuhan ni baik. Dia tak berhenti cakap kat mulut dia. Jadi saya kata, kakak, orang ni sampai hari ni dia cakap Allah ni baik. Kita ada tangan, 2 kaki, 2 tangan, 2 mata. Tapi kita kata Allah tak pernah buat baik pada kita. Salah Tuhan atau salah hati kita yang tak nak kenal Tuhan. Jadi kehidupan ni kita nak Allah sayang kita. Allah sayang. Ada orang kalau boleh nak satu dunia dia punya. Satu hari Allah beri dia sakit. Dia kata, doktor, saya bayar semua duit saya cuma nak sihat je. Betul. Masa saya tu kat hospital sikit je, bukan banyak. Saya telinga sebelah tak dengar je.
hilang. Doktor cek-cek, dia kata saraf apa semua, mungkin kalau makan ubat mungkin sihat begitu begini, bunyi macam teruk sangat. Terbaring, kepala pun pusing-pusing. Sekali orang datang, ustaz saya nak jadi macam ustaz. Orang ziarah semua kata ustaz doa, budak-budak muda-muda nak jadi macam ustaz. Saya kata kat dia, saya nak jadi macam awak je. Telinga boleh dengar balik pun jadilah. Tak ada apa pun tak apa dah. Masa tu orang datang semua bagi duit, ada duit sedekah. Semua datang jumpa saya, sesuai orang susah-susah datang. Orang susah, orang kaya tak suruh datang, bagus juga orang kaya datang, tapi orang susah datang. Sebab orang susah ni doa dia tengah orang susah kan. Jadi kita bagi dia duit kan, semua sesuai orang susah datang. Sebab orang susah bila bagi duit, masa tu rasa apa? Doa ya Allah bagi sihat je, bagi dengar balik semula, jalan nampak orang. Kalau tak nampak orang ni, cakap ni tak tahu orang dengar suara saya ke tak. Cakap je tapi tak tahu orang dengar suara ke tak. Jadi doa dengan Allah bila dapat dengar tu rasa nikmat. Rupanya baru tahu seluruh dunia ni orang kenal ke, orang hormat ke, orang sayang ke, sebelah telinga pun tak boleh nak bayar. Rupanya sebelah telinga pun tak boleh nak beli nikmat sebelah telinga. Tapi kita tak faham tu, sehingga telinga kita tak dengar. Kita tak faham tu sampai mata kita tak melihat. Kita tak faham nikmat kaki ni, nikmat ni. Kita tak faham. Satu hari tiba kita terbaring baru faham. Malam ni tiba-tiba gigi sakit gigi lah malam ni. Baru faham nikmat sihat tu. Mulut tiba-tiba kena ulcer penuh mulut. Tengok orang makan, baru sedapnya lah dia orang makan. Kita takkan sedar nikmat tu. Sebab tu kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah beri. Sehingga, tapi orang-orang dulu dia ada nikmat ke, tak ada ke, dia miskin ke, dia kaya ke, dia sihat ke, dia sakit, hati dia ingat Allah. Jadi bahagia dia 24 jam. Jadi bahagia tu sebenarnya dekat mana? Dekat hati kita. Kalau hati kita mengingati Allah SWT, Allah ta'ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati tu menjadi tenteram, jadi tenang. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud dia? Dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang. Apa maksudnya? Allah sangat sayang kita. Kalau tiba jalan ada orang gila kejar kita, kakak saya sayang kakak, kita pun seram, kita lari kan orang gila. Tapi kalau yang cakap sayang tu seseorang kita suka juga dia cakap sayang kat kita, kita bahagia. Tapi kalau yang cakap tu mak ayah, besar tak nilai dia kalau cakap sayang pada kita tu mak ayah? Besar. Saya selalu sebut sampai hari ni, yang paling saya rindu dalam hidup, dulu susah, jadi paling saya rindu dalam hidup bila air lahir, walaupun saya kat Pakistan ke, kat Bangla ke, kat India ke, dekat Singapura ke, dekat Thailand ke, air lahir saya 21 bulan 12 cuti sekolah. Saya cuti sekolah mesti pergi dakwah mana-mana, kampung asli kata luar negara ke, susah tu orang tolong. Setiap kali air lahir 21 bulan 12 saya akan telefon mak. Tunggu dapat duit shilling tu, masuk call pada luar negara sekejap, mak cepat cakap duit tak ada. Mak saya akan cakap, Abi, selamat hari lahir mak sayang Kak Abi. Itulah perkataan yang paling saya rindu dalam hidup saya. Masa tu saya tak tahu harga dia. Sebab mak kata, kau air lahir jangan tak telefon mak tau. Sampai hari ni perkataan paling saya rindu dalam dunia, dan saya sanggup buat apa saja untuk dengar perkataan tu. Mak saya cakap Abi, mak sayang sangat pada Abi. Itulah perkataan yang paling saya rindu dalam hidup saya. Sebab tu dalam hidup kita ni, anugerah bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah cakap sayang kat kita. Siapa dia Allah? Yang beri mak kita, yang beri ayah kita, yang beri macam-macam nikmat dalam dunia, yang beri segala-galanya. Untuk tu kita kena selalu cakap terima kasih pada Allah. Cuba semua tengok tangan kanan masing-masing. Sempurna tak tangan kita? Sempurna tak tangan kita? Semua orang kata ya Allah, terima kasih beri kami, sunyi Dewan ni kan, Surya Pesang Lagu. Terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna. Cuba semua tengok tangan kiri pula. Semua kata ya Allah, terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna. Sempurna. Cuba pegang wajah masing-masing. Ini wajah yang paling sempurna di dunia Allah bagi. Tak ada kurang, tak ada apa-apa lemah. Manusia panggil tak sempurna, tapi di sisi Allah wajah kita semua ni sempurna. Tak ada apa-apa kurang. Cakap ya Allah, terima kasih beri kami wajah yang sangat sempurna. Setiap kali kita tengok cermin, doa kita, ya Allah, seperti mana Engkau telah cantikkan, baikkan wajah aku, seperti itu Engkau cantikkan, Engkau baikkan akhlak aku. Amin. Itu doa tengok cermin. Orang tu cantik ke, tak cantik ke dia, apa pun orang panggil. Ada orang dalam dunia panggil, setengah orang panggil OKU. Ada orang panggil sakit ni. Tapi di sisi Allah, wajah tu sempurna. Di sisi Allah, wajah tu sempurna. Tu syukur ke Allah. Setiap kali tengok muka kat cermin, jangan pernah rasa tak cantik. Jangan pernah rasa sombong, dan jangan pernah rasa tak sempurna. Apa yang Allah beri ni sempurna. Jadi sebab tu kita kena terima kasih pada Allah SWT. Terima kasih pada Allah. Dan anugerah Allah yang paling besar dalam hidup ni tahu tak siapa? Mak ayah. Bila kita, orang yang paling makbul doa dalam hidup kita, mak ayah. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, pernah dengar kan? Isteri Nabi,
Dia kata dia nangis, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang mak datang. Mak ni dia bawa 2 anak, dia lapar. Saya tak ada apa nak bagi. Saya ada 3 kurma je." Bayangkan rumah Nabi. Nabi bukan miskin. Pagi-pagi dapat 2 guni, 3 guni. Sebelum maghrib Nabi sedekahkan. Kalau rumah Nabi ada kurma atau ada duit, Nabi tak tidur kat rumah, dia tidur kat masjid. Nabi SAW tidur kat masjid. Kita tak mampu buat macam tu lah. Kita belajar sedekah sikit-sikit. Jangan sampai kita tak makan kan. Kita tak mampu. Tapi Nabi, dia dapat pagi berguni-guni emas. Sebelum maghrib habis. Sebelum maghrib je habis. Baiknya Nabi SAW. Bukan orang miskin. Rumah Nabi kadang-kadang nak hidupkan api pun tak ada minyak nak hidupkan api. Aisyah radhiyallahu anha kata kalau ada minyak, kita hidupkan, kita guna untuk masak. Tapi untuk masak pun tak ada minyak. Macam mana minyak nak hidupkan api rumah? Nabi SAW kalau masuk rumah, kadang-kadang kena tunduk. Rumah Nabi sempit, gelap. Masuk rumah kena tunduk. Nak solat malam, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lipatkan kaki radhiyallahu anha, baru Nabi dapat sujud. Tapi daripada rumah yang paling kecil, paling sempit, paling gelap ni, inilah rumah paling bahagia dalam dunia. Dan bahagia tu tahu tak kat mana sekarang? Bahagia tu dalam hati semua orang depan saya sekarang. Dan semua orang depan saya ni ialah manusia yang paling bahagia dalam dunia. Setiap orang depan saya, manusia yang paling bahagia, beruntung. Semua Allah sayang. Kenapa saya kata Allah sayang semua yang ada hari ini? Kalau Allah tak sayang kita, dia tak pilih kita duduk sini hari ini untuk sebut nama dia. Ni malam-malam ni orang dah buat tengok TV, berehat, duduk kat rumah. Tapi ada orang buang terbiak datang kat producer ni dengan ceramah kan. Tak apa benda last minute datang, seorang last minute, Safi ni semua. Mak Ika urus daripada awal itu dengan Kaabah, urus itu ini. Pada awal, lama dah. Maksudnya, kenapa nak urus? Tak dapat apa-apa pun. Tak ada dapat apa pun. Tak ada siapa bagi apa-apa pun. Tak ada 1 sen duit pun dapat. Apa pun tak dapat. Tapi kenapa buat? Kenapa nak susahkan diri? Kenapa nak fikir itu gini? Sebab apa? Dan yang lain-lain pun sama. Semua orang datang, susah payah. Kenapa kita buat ni semua? Sebab kita semua tak tahu nasib kita lagi. Tapi kita nak sama-sama Allah sayang kita. Kita semua sama je. Saya kata kita semua sama. Tak ada apa beza pun. Semua kita ni sama. Tak ada satu orang lebih baik daripada orang lain. Tak ada satu orang lebih buruk daripada orang lain. Sebaik-baik kita kena rasa dalam hati, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Buruk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Tu kawan saya selalu cakap, Dedi Sulaiman ni cakap. Segemuk-gemuk ikan, pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik manusia pasti ada lemak dia. Seburuk-buruk orang ada baik. Saya percaya itu sampai bila-bila. Dan kalau nak tahu, itulah apa yang Nabi SAW percaya. Nabi percaya semua orang baik. Dalam hati dia ada iman, dalam hati dia ada kekuatan iman. Untuk itu kita belajar dekat dengan Allah. Dan kita kena belajar hargai mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak ada, kita masih boleh buat baik pada dia dengan menjadi anak yang baik. Aisyah radhiyallahu anha kata, saya tak ada apa nak bagi. Saya bagilah 3 kurma. Sekali mak tadi buat apa? Dia bagi anak dia 1. Kemudian dia bagi anak dia 1. Dia bagi 2 anak kiri kanan. Anak ni seorang, anak ni 1. 1 seorang dia bagi. Lepas tu anak dia nangis, dia bagi kerat 2 kurma tu, bagi lagi ke anak. Aisyah radhiyallahu anha nangis. Dia tengok muka mak dia mesti lagi lama tak makan daripada anak dia. Tapi dia sanggup ambil kurma tu bagi ke anak dia. Ya Rasulullah, baiknya mak tadi. Dia dah lama tak makan. Aisyah radhiyallahu anha nangis. Sebab apa dia nangis? Orang yang lapar, dia memahami perasaan hati orang lain yang lapar. Kalau kita sebab tu kita kena puasa supaya kita tahu kesusahan orang lain. Kalau kita selalu senang lah hidup kan, kita tak belajar susah payah, kurang bermujahadah. Macam ni kita susah payah lah ni, susah datang sini. Walaupun duduk kat hotel, susah. Datang sini nak duduk, nak ikut, buat apa nak susah? Bukan dapat apa pun. Yang lain datang dapat apa? Dapat apa-apa tak ada. Tapi kenapa nak datang? Sebab kita tahu kita datang tu kita nak belajar. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita nak Allah sayang kita. Dan kita tahu Allah tu sangat sayang kita. Lepas tu apa jadi? Dia pun nangis. Nabi kata Allah sayangkan hamba ni 70 kali seorang mak sayangkan anak dia. Jadi Allah sangat sayang kita. Dan anugerah Allah yang paling indah dalam hidup ni mak ayah. Untuk tu kalau ada mak ayah, hargai dia dengan baik. Setiap kali kita melihat wajah dia, Allah beri pahala. Kita peluk dia, dapat pahala. Kita sayang dia, dapat pahala. Kita menunaikan keinginan, kehendak dia, dapat pahala. Kita gembirakan dia, dapat pahala. Kita doakan, dapat pahala. Kita jadi anak yang baik, dia dapat pahala. Kita bangun malam, dapat pahala. Ini 3 hari duduk sini, dapat pahala. Gembira mak ayah kita. Kalau dalam kubur dah meninggal sekarang, kalau boleh tak bangun balik, cakap terima kasih kat anak dia. Sebab anak dia datang duduk dengar, duduk majlis ilmu 3 hari, paksa diri. Dan Allah suka semua sekali. Allah tengok. Orang tak nampak, Allah tengok. Sekarang Allah tengok kita. Dia tahu apa isi hati kita semua. Dia sangat sayang kita. Kita tak dengar suara, tak ada suara malaikat cakap Allah sayang kita, tapi dia sayang kita. Apa buktinya? Kita duduk sini, sihat semua sekali, masya-Allah. Cantik semua sekali.
handsome semua sekali kan. Berseri-seri semua sekali, baik-baik, bercahaya semua sekali. Ya Allah sayang kita. Jadi sebab tu kita belajar hargai mak ayah. Saya je cerita sikit. Saya pernah banyak kali cerita. Mungkin masa tu tak dapat, mungkin kat kedai-kedai kadang tak apa dengar sangat kan. Ni mungkin dekat tempat yang sunyi sikit kan. Tapi saja lepas tu saya kan masa umur 15 tahun, bapak saya bankrupt, mak kerja kedai makan. Saya ingat gaji 200-300 ringgit, mak bawa balik rumah, bawa makan nasi goreng, share adik-beradik. Semenjak umur 15 tak minta duit dengan mak. Jadi semangat kerja kuat-kuat. Saya tahu semua kat depan saya pun sama juga. Jadi semangat kerja kuat-kuat. Saya pun cari kerja paling belas, kerja kuat-kuat. Tapi masa tu gembira dengan hidup bahagia. Saya kalau susah je masa tu belajar, semayang. Ada apa-apa masalah, minta dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sebab tu saya syukur dapat jadi orang Islam ni. Saya syukur sangat. Saya gembira sangat. Walaupun tak sempurna, saya gembira. Saya fikir kalau Allah tak kutip saya, tak ambil saya betul-betul tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Betul-betul tak tahu. Saya macam mimpi je rasa macam. Saya ingat lagi macam mana hidup keluarga saya. Keluarga saya 20 tahun yang lalu. Hidup saya dulu-dulu 20 tahun yang lalu. Belum tahu semayang, tak kenal Allah. Masa tu jadi budak degil je. Memang jahat tu, kecil sekolah rendah tapi kawan budak besar. Jahat-jahat bukan sikit-sikit jahat. Semua benda jahat-jahat tu semua ikut pada kecil. Tak pernah takut apa-apa. Semua benda jahat saya lah tanggung. Orang besar ni gunakan saya kecil. Tapi lepas kenal Allah tu bahagia. Walaupun tak ada duit pun sedih tapi bahagia. Hari-hari doa sampai cakap ke mak, mak jangan sedih tau. Nanti Bik dah besar mesti Bik tolong mak. Sebab Allah janji kalau kita niat untuk mak ayah, buat niat tu kebaikan ni, mesti Allah tolong. Tu saya cakap kat mak sehari. Mak cakap jangan belagak nak, mak kan. Tak apa nak kau tak senang ke, tak kaya pun tak apalah. Janji kau sihat nak, jaga diri, mak macam tu lah. Janji kau selamat, dah tu je mak bahagia. Memang kita memang selalu cakap tu. Dia tak nak kita putus asa, sebab tu dia tak suka bagi harapan tinggi-tinggi. Mak-mak dulu-dulu. Dia sudut pandangan dia. Jadi dia kata tak apalah nak, apa-apalah nak. Jadi kau selamat dah lah. Jadi hidup kau elok dah lah nak. Kita kan anak-anak, tak mak, boleh. Saya boleh buat macam ni, macam ni. Lepas tu kan, sampai saya pergi Pakistan, pergi Bangla, pergi India, masa tu buat dakwah belajar. Saya umur 11 tahun, tiba saya tulis surat kat mak hari-hari. I love you mak, I love you ayah. Tu yang kata bila telefon mak, dengan mak cakap Bik, tak ada kek, tak ada birthday party semua tak ada. Bik selamat hari lahir, mak sayang kat Bik. Itulah hari lahir saya semenjak 20 tahun yang lalu. Dan saya sangat rasa nikmat macam tu. Suatu hari rezeki tu mudah sikit. Sebab tu saya seronok macam kongsi sikit macam ni. Rezeki tu lebih sikit. Rasa bahagia sangat. Dapat duit tu, saya dapat duit lebih bagi mak, bagi isteri. Sedih bila mak nak beli spek mata, tak ada duit nak belikan. Mak nak makan datang KL, tak ada duit. Sebelum tu saya duduk masjid je. Sebab tu kalau tengok orang tepi jalan, saya kesian kat dia. Susah-susah saya tidur masjid, tak pernah saya tidur tepi jalan. Apalah nak sampai hidup kau nak kena tidur tepi jalan. Kita tengok orang tidur tepi jalan ni. Yelah kita, mungkin kita kata dia malas ke, ada yang dia memang degil kepala batu, memang ada. Tapi kita bukan nak fikir sudut tu. Kita tak makan pun, tak tidur tepi jalan. Saya tak pernah tidur tepi jalan. Paling tidur kat tepi masjid ada kena marah. Tidur kat tepi longkang masjid dekat luar lobi tu kan. Lobi pula tidur kat luar masjid tu, tidur kat tepi tu. Tu biasa. Sebab tu saya selalu pesan. Lepas tu apa jadi? Dapat duit sikit bagi mak. Masa tu sedih lah. Nak beli, bila kahwin pula susu anak pun tak ada duit nak beli. Susah. Tapi kan tiba-tiba rezeki curah-curah. Alhamdulillah. Tiba-tiba dapat duit bagi mak sikit. Saya pergi kampung asli berdakwah. Setiap tahun saya pergi sebulan, 2 bulan macam tu lah. Kan 3 bulan. Bulan Januari saya cuti sebulan. Ni terlepas tahun ni. Tahun ni tak. Awal 1 Januari saya akan cuti sampai Februari. Saya akan pergi jauh-jauh sikit lah. Pedalaman sikit. Nak cuci hati. Sebab ceramah ni orang puji. Kerja ceramah macam ni nikmat daripada Allah juga. Bukan kata tak gembira. Macam ni kan. Orang dengar semua pandang je muka saya baik-baik. Kan? Jadi bila macam tu sombong. Yang dengar jadi baik, yang cakap jadi sombong. Lupa diri. Mula perasan. Ingat baik kan? Orang pandang je kita dengar. Saya lupa diri lah. Ada janggut, mula perasan baik kan? Orang puji-puji siang malam, mula lupa diri. Tapi sebenarnya kita tak tahu lagi nasib kita di akhirat esok. Saya selalu ingatkan diri saya, kalau Allah tak kutip saya satu hari dulu, mungkin saya kat longkang sekarang. Tapi hidup saya degil. Mungkin dia kena tangkap masuk penjara katnya. Memang jahat betul. Mungkin dah tu. Tapi Allah kutip letak kat sini sekarang. Sebab tu saya selalu nak ingatkan diri saya. Sebab tu saya pergi program macam tu, pergi tempat-tempat orang tak kenal, supaya niat cuci hati lah macam tu. Kalau tak lupa diri. Lupa diri ni penyakit yang payah, berat. Kita jadi sombong. Tak tahu kenapa kita lupa macam tak sedar, lalai. Lepas tu kan saya dapat duit.
Saya pergi kampung asli. Tiba kan ada SMS. Ebit, mak sakit jantung. Itulah hari yang paling berat dalam hidup saya. Ebit, mak sakit jantung. Saya terus nangis tak berhenti. Saya nak balik sekarang, mak saya telefon. Mak saya dulu seksi. Pakai seksi, lawa. Pakai skirt je, baju pun separuh. Masa dulu-dulu. Mak saya telefon saya. Mak saya cakap, Ebit, kalau Ebit balik, Ebit anak derhaka. Saya terus nangis. Mak, kenapa cakap macam tu? Mak saya kata, Ebit, dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dan mak saya cakap macam tu. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Saya kata, mak, Ebit nak balik. Tak apa nak. Ramai adik-adik yang boleh jaga mak. Ebit teruskan kerja dakwah tu. Tolong orang kat sana. Jadi saya terus nangis. Saya kata, mak, Ebit rindu nak peluk mak. Ebit selalu tak ada kat rumah. Mak tak suka Ebit balik ke? Tak nak, mak. Kan syurga tu cantik. Tak jumpa dalam dunia, jumpa dalam syurga. Lagilah saya nak marah mak saya. Dia kata jumpa dalam syurga. Saya nangis-nangis. Saya kata dengan dia, mak, kali pertama dalam hidup saya teringin nak cium pipi mak saya. Mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Umur dah 30 tahun masa tu agaknya, 31 tahun. Tiba-tiba teringin cium pipi mak. Mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya terbayang muka dia, mak kita kan. Pipi dia 24 jam. Dia kerja yang tak ada gaji. Kerja yang tak ada allowance. Kerja yang tak ada rehat. Tak ada orang nak kerja macam tu dalam dunia. Orang boleh mogok, boleh mengamuk kalau tak dapat gaji. Ni tak ada gaji, tak ada allowance, tak ada rehat. Mandi tak sempurna, mak kita semua. Tandas pun tak sempurna. Kalau umur bertambah, kerja bertambah. Cuba kita balik kampung. Siapa ada mak lagi angkat tangan? Macam mana mak kita kat kampung kalau balik? Dia cuba nak masak untuk kita. Dia akan siapkan apa nak siapkan. Betul tak? Waktu kita dah besar, kita je buat semua. Tapi dia dah tua-tua pun cuba nak masak. Mak, kita balik nak makan rendang, mak. Dah tua-tua ni pun dah berumur sikit umur kita. Kita tetap nak makan dia masak kan? Sedangkan masuk kerja dia tak habis. Sampai mak tengah sakit. Saya kata apa? Mak, cepatlah sihat. Nanti Ebit balik kampung, tak ada siapa nak masak rendang. Walaupun gurau-gurau memang nak makan juga rendang tu. Maksudnya kita nak mak kita sihat untuk masak rendang untuk kita. Nak masak sesuatu untuk kita. Saya pun kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya teringin cium pipi mak saya. Betul-betul rindu cium pipi mak saya. Sampai sekarang. Saya kata, mak, letak tangan mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Saya kalau mak saya depan saya teringin nak pegang kaki dia. Saya teringin nak cium kaki dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Lepas tu saya ringkaskan, buat ceramah, tiba dia jemput. Sedih kan, kertas atas meja. Saya sangka mak saya tak akan pergi lagi. Sebab saya rasa mesti Allah tolong saya kali ni. Tiba-tiba saya dapat kertas atas meja, ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital, mak saya dah terbaring. Saya pun pergi cium-cium dia. Mak saya hidup lagi masa tu, tapi kurang sejam mak saya meninggal dunia. Saya pilihlah sampai. Saya doa, ya Allah, bangunkan mak saya. Saya daripada kecil, saya tak pernah minta macam-macam untuk hidup saya. Saya sibuk dengan kerja-kerja macam ni, ikut orang tua-tua pergi buat dakwah. Kawan-kawan saya pun dah ramai tua-tua dah meninggal. Cikgu saya ramai dah meninggal. Yang banyak kawan-kawan saya daripada dulu, kawan tua-tua. Lepas berubah tu, kawan-kawan tua, orang tua baik-baik pula. Ya Allah, saya doa bangunkanlah mak saya. Saya korbankan masa muda saya dengan kerja-kerja macam ni, bangunkanlah mak saya. Tiba-tiba, mak saya meninggal dunia. Jatuh kat bawah. Sebab teringin nak tolong mak. Lepas tu mak meninggal, saya mandikan jenazah dia. Kalau mak kita meninggal, siapa ada mak lagi, mandikan jenazah dia. Peluk dia, cium dia. Kalau mandi jenazah mak, jangan takut. Dia macam mandi biasa je. Bersihkan najis, lepas tu niat mandi jenazah. Lepas tu seorang je niat pun tak apa. Lepas tu yang lain mandi je biasa. Mandi macam kita mandikan baby, macam tu mandikan anak kita. Mandi macam kita mandi biasa. Jangan takut, jangan kekok, macam biasa. Biasa, tak ikut kuat. Bukan perlahan sangat, macam mandi biasa. Tapi penuh kasih sayang dan penuh dengan rasa cinta pada mak kita. Lepas saya mandikan dia, saya ringkaskan, saya jadi kebumikan semua sekali. Balik pada kubur, saya ambil baju mak saya. Sampai sekarang ada baju mak saya pada saya. Saya rindu dia dan ada baju mak saya kat kereta saya. Kadang-kadang bila saya rindu mak saya ambil baju dia, saya letak kat muka saya. Saya betul-betul rindu mak saya. Sebab tu dalam hidup, saya yang selalu beri semangat hidup saya. Saya kalau tengah marah sangat, ada juga marah. Kadang ada orang tiba-tiba cek gaduh kita tiba-tiba kan. Kita tak campur hidup dia, tak kacau hidup, tiba-tiba dia makin ni bukan cakap pasal kita. So apa saya fikir? Saya nak balas ke? Nak update status macam dia juga ke? Saya nak buat apa? Tu saya diam dan saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk marah saya hari ni dan saya sabar. Saya dengar kalau orang tengah marah, dia sabar, kau sangat sayang pada dia. Saya minta pahala tu saya hadiahkan pada mak saya. Jadi saya tersenyum. Saya tengah marah, saya boleh tersenyum. Kalau saya ingat hadiah pada mak saya.
Kalau penat sangat macam tak tidur ke penat, rasa celetih sangat, saya nak merungut, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk penat ni, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Saya tak boleh bagi dia duit, tapi saya tahu dengan amal baik, jumpa macam semua orang kat depan saya ni baik-baik, saya tahu semua baik-baik ni. Orang yang paling baik dalam dunia Allah sayang semua sekali. Berkat jumpa orang baik-baik ni, saya niat kalau ada pahala berjumpa dengan orang baik-baik ini, ya Allah, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Jadi untuk tu kita kena niat begitulah hidup, hargai mak ayah kita. Dan antara cara hargai ini, kita jaga solat awal waktu. Jadi hamba Allah yang baik. Walau macam mana kita sibuk, solat 5 waktu ni asas. Orang yang jaga solat awal waktu, Allah janji jaga di dunia akhirat. 5 minit je, tapi dia sangat besar erti. Solat bukan sebab kita baik, solat sebab kita hamba. Orang dulu solat bila kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pintu kita dengan Allah yang dibukakan. Allah sangat cinta orang yang solat, walaupun dia tak khusyuk, tapi dia berusaha memperbaiki solat di awal waktu. Allah sayang dia. Itu walau apa kita jadi, kita berusaha jaga solat awal waktu. Balik ni kita niat jaga solat waktu, jangan tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita letak jadual ni lebih pada jadual kerja, lebih penting pada makan, lebih penting pada tidur. Seolah-olahnya kalau kita tak miss hari mesti makan sekali, tapi jangan pernah tinggal solat 5 waktu. Seolah kita boleh miss makan tengah hari, makan pagi, tapi jangan tinggal solat 5 waktu. Kita boleh hari tu tiba-tiba tak pergi kerja, sakit, tapi solat dalam keadaan sakit kita solat. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, apa keadaan? Dengan mata kita solat. Mana-mana kita pergi dalam dunia, jaga solat 5 waktu. Dalam Quran kata solat ni tanda hamba Allah SWT. Tanda kita hamba Allah. Aisyah radhiyallahu anha kata, azanillahu kan, Nabi SAW seolah-olah tak kenal kami. Dia jaga solat awal waktu, dan kita jaga mak ayah kita dengan baik. Dan jangan sedihkan dia, jangan susahkan dia, jangan sakitkan hati dia. Saya tahu semua depan sini yang baik-baik. Tu terus selalu doakan dia. Lepas sembahyang, anak yang saleh, kata Imam Ghazali, lepas solat fardu, jangan lupa doakan mak ayah kita. Jangan lupa doakan mak ayah kita. Sayang dia. Masya Allah. Baik, siapa nak share sikit-sikit? Apa-apa saja yang terfikir setelah kita berbual, apa terfikir? Mak ayah ke, solat ke? Mungkin kita, siapa nak share? Saya dulu pun macam tu. Mula pada sinilah ke sini. Siapa-siapa nak share boleh. Angkat je tangan, kita share. Ni sesi ni sebelah tu. Question. Apa yang difikirkan? Question dulu. Assalamualaikum. Sekarang saya cuma terfikir wajah mak saya. Sebab saya rasa saya seorang anak yang dahaka. Daripada 7 adik-beradik, saya rasa saya yang paling teruk. Saya malukan mak bapak saya kat kampung. Sampai saya sendiri tak berani nak jalan kaki balik kampung bertahun-tahun. Raya saya balik rumah orang, tumpang raya. Bila saya cakap rindu nak peluk mak, nak cium mak, ya saya pun rindu sangat tu. Semua orang pun sebagai seorang anak semua rasa ingin nak peluk, nak cium tangan mak. Tapi saya dah pilih jalan macam ni. Saya rasa saya dosa sangat dekat mak dan bapak saya. Saya doakan semoganya saya buat hari ni, 3 hari saya kat sini, akan diberi kepada mak dan bapak saya. Mudah-mudahan ni orang yang baik, Allah sayang. Jadi mudah-mudahan Allah terima anak yang baik, anak yang sempurna, tak ada apa-apa kurang. Mak ayah pun orang baik, sayang. Saya percaya kita jumpa hari ni pun kerana doa mak ayah. Dia sayang dalam hati. Kalau setiap kali awak rasa rindu kat dia, mak ayah awak rindu juta-juta kali lebih rindu. Juta-juta kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, juta-juta kali lebih daripada apa yang kita sebagai anak-anak rasa. Mak ayah kita sangat sayang kita. Kalau kita rasa sedih, satu hari kita akan hilang dia. Dia juta-juta kali kalau hilang anak dia. Jadi saya doakan panggil apa? L, semoga L jadi anak yang paling baik dalam dunia, anak yang saleh. Sekarang dah baik, dah sempurna, tak ada apa kurang. Sikit-sikit lepas ni jaga solat dan cubalah ziarah mereka, walau apa pun tak apa kan. Senyum sayang mereka, maafkan semua orang. Maafkan adik-beradik, maafkan mak ayah, maafkan semua orang kampung, maafkan semua. Tak apa, kita berusaha perlahan-lahan. Yang penting jaga solat dulu. Yang penting nanti ziarah dia 2 perkara tu, solat dengan ziarah, itu saja. Yang lain tak apa. Allah terima dunia akhirat. Kalau kita rasa rindu pada mak ayah kita lebih juta-juta kali rindu pada kita. Jangan pernah rasa
Mak ayah memang macam tu. Keadaan macam ni yang saya tahu kan. Mak ayah kalau marah tu dia memang rasa berat. Saya cakap tadi kan, saya dengan anak saya macam tu kan. Masa dapat anak pertama, saya orang paling happy dalam dunia. Anak nombor apa? Bongsu. Mesti dia sangat rindu anak bongsu dia. Hari yang bahagia. Dia tengok ada anak seorang lagi. Sangat bahagia, sangat gembira. Dan segala-galanya buat mak ayah. Walaupun dia selalu marah. Mak ayah ni itulah kelemahan mak ayah pula. Dia kalau marah, dia cakap macam tu kan. Bukan-bukan. Tapi dalam hati ada mak ayah tak sayang anak dalam dunia tak? Tak ada sebenarnya. Tak ada. Cuma kadang dia suasana dia tunjuk dia punya kerisauan tu dengan marah. Atau dengan cakap macam tu, macam ni. Tapi sebenarnya mak ayah orang yang baik dalam dunia. Saya sampai sekarang, anak saya sebutkan, anak nombor 1, nombor 2, saya rindu dia. Saya nak peluk dia. Saya tak boleh bayang macam mana kalau apa-apa jadi pada anak dia, mak ayah kita orang paling sedih dalam dunia. Jangan pernah ingat mak ayah kita tak sayang kita. Cuma ialah kelemahan dia. Mungkin dia bila dia marah kan. Saya tahu mak ayah ni orang yang sangat baik. Dan saya percaya sebab doa dia hari ni kita bertemu. Saya percaya begitu. Saya selalu bila jumpa orang, saya tahu di sebalik setiap orang ni ada orang yang pernah doakan dia. Mak ayah dia, keluarga dia. Jadi mak ayah kita sayang kita. Mak ayah kita sayang kita. Hari pertama dia lahirkan kita, dia sayang kita. Hari pertama dapat kita, tahu tak mak ayah kita buat apa? Dia peluk kita 9 bulan 10 hari. Dia mengandungkan kita susah payah. Peluk, dia cium-cium kita daripada kecil. Masya Allah. Siapa lagi nak share, Meh? Assalamualaikum. Kisah saya lain sikit, Ustaz. Ayah saya datang rumah, mak selalu masak benda yang saya suka lah. Dan dia selalu cakap dia, kerana saya terbangun tidur lambat, dia masuk bilik, dia kata, Apit, berhentilah bisnes. Balik kampung, duduk kampung. Kenapa ayah kata? Sebab ayah tak nak tengok kau susah. Ayah tahu kau penat. Ayah tahu kau tengok kau kurus, tak cukup tidur. Ayah tak nak tengok kau kena kecam dekat IG, kat Facebook. Orang kata kau macam-macam. Baliklah nak, kata, ayah sayang kau. Ada Syah saksi masa tu. Ayah kata, ayah sayang kau. Kau balik. Kau berhenti bisnes. Kau dah cukup dah apa yang kau ada. Ayah pun dah dapat. Ayah tak nak duit kau. Ayah tak nak kau susah. Sebab ayah tahu kau kalau kerja, kau kerja kau kuat. Saya kata, ya, saya ni banyak staff saya nak bantu orang. Ayah kata, tak, balik. Duduk kampung. Tak perlu nak sakit-sakit. Sampai orang hantar sihir. Sampai awak demam. Sampai minggu 6 minggu demam. Pening kepala, call menangis. Saya selalu call. Apa kalau saya ada masalah dalam bisnes, saya stres, saya akan call mak ayah. Ayah, saya rapat dengan ayah. Mak akan nombor 2 follow up. Saya akan call ayah. Saya akan nangis. Saya kata, ayah, jemput Apit balik. Apit nak balik. Dia akan call adik-beradik semua. Kata, kau tak tahu ke adik kau ni sakit? Dalam 5 orang adik-beradik ni, kau seorang tak tahu ke adik kau ni tengah demam, tengah sakit? Lepas tu saya tengah tidur. Saya kena sihir tu. Tiba-tiba pukul 8.30 malam ayah saya sampai. Bawa makan yang kegemaran saya suka. Saya pujuk lagi. Saya cakap balik. Berhenti bisnes. Sebab awak sakit macam ni, orang dengki awak bisnes. Cukuplah bisnes, dia kata. Balik. Duit tu dah cukup. Balik, dia kata. Stop. Dia kata, stop daripada IG, Facebook ni apa. Awak balik, awak berubah, dia kata. Ayah tak nak awak susah. Awak tak nak awak beban. Sebab ayah memang tahu saya bisnes masa umur 16. Jadi ayah menyaksikan saya ni pening kepala macam mana bisnes. Macam mana saya pergi post laju, apa semua, post barang. Jadi saya ni jadikan masalah, Ustaz. Saya nak dengar cakap ayah ke? Nak teruskan bisnes ke? Saya tak tahu apa saya nak buat. Seolah saya tak dapat restu daripada mereka untuk teruskan bisnes ni. Saya tak tahu. Kalau dapat Ustaz macam mana, Ustaz? Sebab setiap kali kalau ayah saya datang rumah, dia akan cakap, balik ke kampung, jangan bisnes dah. Biar orang tak kena kita. Dia tak nak anak dia susah, dia kata. Tak nak anak dia beban. Masya Allah. Masya Allah, Safi Allah sayang. Jadi tak apa Safi kan. Maksudnya berusahalah setakat yang kita mampu. Apa yang kita dapat buat, kita syukur. Yang belum dapat buat, kita doa dengan Allah. Jadi tak apa, berniaga, bisnes semua sekali. Dalam masa yang sama, kita berusaha mendekatkan diri pada Allah. Macam ni lah. Beri masa beri ni. Lebih banyak kita beri masa, lebih kita akan cinta sayang kan. Bila beri masa sesuatu, kita sayang.
Cuba kita beri masa kita akan sayang. Bila kita kurang beri masa untuk sesuatu, kita kurang sayang. Jadi beri masa untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga semua sekali. Maka kita akan rasa sayang, kita akan rasa kasih. Macam itulah. So bermula pelan-pelan beri masa. Nanti satu hari mungkin dapat kekuatan, mungkin lebih sikit. Sekarang mungkin beri masa 3 hari. Nanti pergi masa 10 hari. Esok boleh, saya bulan Januari esok nak keluar. Saya nak pergi program kat mana Australia ke ataupun negara jiran ke, tengoklah. Mungkin dalam 40 hari saya pergi Januari. Kalau ada masa, beri masa macam tu. Ejaskan meniaga semua baik-baik supaya teratur. Kita dunia akhirat ni kita perlukan. Bukan maksudnya kita nak kena, tak, dua-dua penting. Dunia pun penting, akhirat pun penting. Tapi tujuannya satu, untuk reda Allah. Berniaga pun dapat pahala. Yang penting jujur, tak tipu orang. Dalam hadis Nabi, siapa berniaga dengan jujur, dengan amanah, dia akan dibangkitkan bersama Nabi-Nabi dan syuhada. Hadis Nabi, siapa bekerja keras untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Siapa bekerja mencari rezeki halal untuk keluarga pun, dia sedang bersedekah, berjihad. Di mana kita mampu, pelan-pelan. Yang penting solat 5 waktu, rajin beri masa untuk agama, kita betulkan, kita perbaiki diri kita, dekat diri dengan Allah SWT. Mudah-mudahan begitu, Safi. Tahniah, mudah Allah SWT terima. Allah sayang dunia. Saya datang sini sebab saya penat syuting semua kan. Jadi ini bagi saya masa untuk saya tinggalkan dunia sekejap, untuk serah diri kat Allah. Sebab lama dah saya rasa tak rasa. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah terima semua sekali. Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi nak share yang sebelah sini? Boleh sikit. Apa-apa, satu tentang mak ayah, satu lagi tentang mungkin solat, apa semua, mungkin share sikit lah. 1 minit 2, apa saja yang difikirkan. Bukan maksudnya terlalu ni sangat. Apa yang sekadar difikirkan. Biasa-biasa. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kita mengenangkan ibu, memang kita sedih sebab saya kehilangan mak saya tahun 2006. Waktu tu bulan Syawal, 6 Syawal. Sebelum tu dia sakit stroke selama 3 tahun. Saya dengan adik-beradik lah bergilir-gilir bela dia. Tapi apa yang saya bangga pada diri saya dapat membawa mak saya pergi umrah pada tahun 2002 bersama Ika sekali. Itu satu kepuasan bagi diri saya, walaupun masa tu saya tak tahu apa lagi tentang sembahyang pun saya belum lagi. Masa nak pergi umrah tu pun kita orang pergi Bali dulu, ingat tak Ika? Lepas tu Izzat ajak pergi umrah. Saya cakap dengan Izzat aku belum bersedia lagi Izzat nak pergi umrah. Tapi Izzat kata, Mak Ita, nak tunggu bersedia lagi kita bila? Lepas tu saya balik, saya fikir inilah masa untuk aku berubah dan membawa mak aku pergi umrah. Alhamdulillah saya dapat bawa mak saya dan nenek saudara saya pergi umrah. Dan sejak balik daripada umrah tu, saya sedikit demi sedikit saya berubah daripada yang jahiliah kepada sekarang lah. Sembahyang 5 waktu tak tinggal. Dan sembahyang pun di surau kadang masjid. Alhamdulillah lah, dengan berkat yang saya tak tahu langsung, bukan tak tahu Ustaz. Saya tahu masa belajar sekolah, tapi bila saya dah jadi artis, 30 tahun saya tinggalkan sembahyang, saya tinggalkan segala-galanya, dan saya mencipta nama yang gah di Kuala Lumpur dan Malaysia. Semua kenal saya. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi hidayah pada saya waktu umur saya 40 lebih kalau salah. Pergi umrah, daripada saya tak tahu, masa saya pergi umrah pertama kali, waktu sembahyang asar sampai dekat Madinah, saya tengok imam tu tak baca Fatihah dengan kuat. Saya diam, kenapa imam tu tak baca dengan kuat kan? Selalu, sebab saya tak pernah sembahyang kat surau, kat masjid. Jadi pertama kali tu saya sembahyang, saya pun tak baca lah. Tiba-tiba dia dah rokok. Saya pun ikut jugalah. Tapi lepas tu saya tanya Ustaz tu kata sembahyang zuhur dengan asar memang tak ada kuat suara. Pada tu saya belajar sikit. Sampailah saya okey dalam sembahyang lah. Walaupun tak macam yang lain-lain.
Dan di tempat saya, di surau saya sama tinggal dengan Mimi. Kalau orang tak ada azan, saya pergi surau tengok tak ada orang, saya anulah azan. Sebab sebelum tu saya pergi kahwin rumah anak buah Zamani, saya berkaraoke bagai nak gila. Tapi bila saya balik tu, aku boleh karaoke bagai nak gila, takkan aku tak boleh azan. Lepas tu saya pun tekadkan ni, saya azan. Ya Allah, lepas tu saya rasa lega. Bila kata muazzim tak ada di surau, saya lah buat azan. Lepas tu kalau imam tak ada, saya tengok semua yang muda-muda, saya yang paling tua, saya dah 61 Ustaz. Orang tolak saya jadi imam. Walaupun saya tak pandai sangat, saya macam terpaksa. Boleh ke Ustaz? Itulah. Tapi saya buat jugalah. Kerana yang dalam jemaah tu kadang-kadang ada, tempat saya ada Negro, ada Bangla. Jadi diorang tolak saya. Jadi saya, walaupun saya ni nyah, tapi saya buat juga. Alhamdulillah lah boleh. Tapi orang-orang surau dengan saya semua, sebab saya 5 waktu, alhamdulillah lah saya tak pernah tinggal. Dan juga ada kelas-kelas agama pun saya tunggu daripada maghrib ke isyak, selalu ada kelas agama kan. Saya tunggu. Jadi diorang semua kenal saya. Bila saya tak ada, diorang tercari-cari lah. Baru-baru ni saya pergi luar negara 40 hari, saya tak beritahu. Diorang amat risaukan saya. Yang telefon lain, yang mesej lain. Jadi saya terpaksa beritahu saya berjalan kerana tak nak menyusahkan diorang kan lah. Jadi dengan saya yang tak tahu apa dulu, alhamdulillah berkat pergi umrah, saya terus demi sedikit berubah. Daripada dulu orang takut dengan saya, sekarang orang dah mesra dengan saya. Tapi masih ada juga lah yang takutnya orang sebelah ni jahat ni. Tapi alhamdulillah lah Ustaz, saya rasa bahagialah sekarang dengan perubahan yang saya dapat ni. Dan arwah mak saya selalu saya sedekahkan macam-macam lah. Semua sedekah tu untuk mak saya. Dan ayah saya masih ada lagi. Umur dia 86 tahun, masih sihat. Dan kalau seminggu sekali, sebulan sekali, saya mesti balik jenguk dia. Tahniah ambil berkat umrah. Lama dah umrah. Niat pergi haji InsyaAllah Siapa nak pergi haji, pergi umrah, angkat tangan. Siapa niat tahun depan pergi umrah? Siapa dia niat, pasang niat. Boleh pergi haji tahun depan. InsyaAllah, moga Allah kabulkan. Moga Allah kabulkan, insyaAllah. Siapa lagi nak share? Siapa? Meh, mana? Yang sebelah tadi tak, ni sikit, ada sebelah ni. Sikit tadi saya pasal solat. Apa tadi macam ni, ada punya bayan siang tadi. Boleh balik sikit. Okay, Assalamualaikum. Okay, terutama sekali saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf dengan mak ayah saya, adik-adik saya. Sebab saya dah terlalu jauh. Saya macam dah tak pedulikan diorang lagi. Belum sikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima nanti Allah mudah-mudahan selalu doakan mereka hari-hari. Nanti ada mampu ziarah mereka, tak apa, Allah mereka sayang insya-Allah dunia akhirat. Tak ada mak ayah tak sayangkan anak. Saya percaya tu. Walaupun pun jadi, saya tahu betapa rindukan mak kan, rindukan ayah. Dia orang lagi juta-juta kali rindu. Tu jangan buat mereka, selalu doakan mereka. Insya-Allah mereka sayang dunia akhirat. Cuma kadang ujian dunia ni kan, bukan senang. Yang paling berat dalam dunia berpisah dengan mak ayah. Tak ada yang lebih berat dalam dunia daripada berpisah dengan mak ayah kita. Jadi saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang baik dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Allah sayang. Terima kasih. Masya Allah. Siapa tadi? Yang sini ni Mas pada Jawa. Mas dulu saya jumpa dah lama dah. Mas, share sikit Mas. Dulu kita jumpa beberapa bulan lepas Mas. Masya Allah, lama dah kan? Ini jumpa lagi semula. Assalamualaikum. Sebenarnya saya dah hidup selama 26 tahun. Sebenarnya tak ada sesiapa pun yang tahu. Saya memang betul-betul rindukan mak saya, walaupun saya tak pernah jumpa dia. Mak ayah saya tak pernah jumpa walaupun sekali.
Sebelum ni memang tak pernah rasa rindu. Tapi bila saya dah mula sembahyang 5 waktu, saya selalu rindu. Tiba-tiba saya rasa mak ayah saya ada dengan saya. Saya rasa dia orang wujud walaupun saya tak pernah jumpa dia orang sampai ke hari ini. Masa kecil dulu yang saya tahu, mak ayah saya tinggalkan saya dengan 1 botol susu, 5 helai kain lampin. Dengan surat beranak dia. Saya ada simpan lagi surat beranak dia. Cuma saya belum ada kekuatan lagi nak pergi cari dia sampai ke hari ini. Saya tempuh hidup seorang daripada kecil sampai ke besar. Umur 12 tahun saya dah ada kat lorong. Sampai satu tahap memang tak pernah dah ada air mata lagi untuk menangis. Saya tak tahu saya nak salahkan siapa. Tadi saya nampak bila ustaz tanya siapa-siapa yang ada mak, semua angkat tangan. Tapi saya seorang tak angkat tangan. Allah sayang dunia akhirat. Allah sayang Mas kan. Daripada hari pertama saya jumpa Mas beberapa bulan yang lepas, Mas nak belajar sembahyang masa tu. Mas kata, hari saya pergi mana saya beritahu. Setiap kali orang cakap apa-apa tentang maknya sebagainya, orang cakap kat tepi lorong, saya cerita pasal Mas. Saya ada seorang bernama Mas, lahir-lahir mak ayah ditinggal dengan surat beranak. Dia kerja kat tepi lorong daripada umur 12 tahun kat Kuantan. Jual diri, bukan jadi kaya, bukan dah jadi apa pun, dapat duit nak kena makan. Untuk makan minum pun tak cukup. Berapa ringgit sangat. Siapa suka kerja kat lorong macam tu? Siapa suka? Ujian untuk Mas. Tapi dia kuat sampai ini dia lalui. Dan beberapa bulan ni dia mula belajar sembahyang 5 waktu. Dia belajar Quran. Dia pergi program 3 hari. Dia kuatkan diri sampai hari ni. Datang sini daripada Kuantan. Last minute juga malam tadi dia datang pada Kuantan sampai 1 pagi. Mas tahu tak, Mas lah anak yang paling baik dalam dunia. Mas anak yang sempurna yang baik. Mak ayah awak walaupun tak pernah jumpa, saya tahu mungkin ujian dia masa tu kan, dia kalah dengan ujian tu, tapi dia melahirkan Mas dalam dunia. Ada orang bunuh anak dia, tapi dia dah lahirkan. Ujian ni dia mungkin dia kalah, dia tak tahu apa, kita pun tak tahu apa sebenarnya, tapi dia kalah. Tapi kalaulah masa tu dia boleh patah balik semula, saya rasa dia akan dia sangat sedih. Setiap hari dia lalu hidup tu mesti dia ingatkan Mas. Kalau dia masih ada hari ni, dia setiap hari akan menangis, rindukan Mas. Kalau dikatalah dia dah tak ada, saya doa mereka masih hidup sihat. Tapi kalau dia dah tak ada, sekarang dia dalam, saya rasa kalau dia dalam kubur, dia sangat bahagia. Sebab anak dia sedang buat baik. Anak dia sedang berhijrah, kuat sendiri. Sendiri cari, dia sendiri cari mesej nak jumpa. Bukan orang cari dia sendiri. Allah sayang kat Mas. Tu saya beritahu Allah sayang. Tak ada siapa-siapa salah, yang lepas tu telah berlalu. Tak apa. Semua ada silap. Jadi Mas orang baik, Allah sayang. Sempurna. Saya ingat tu Mas kan, Allah sayang Mas. Wallah Allah sayang. Allah sangat sayang Mas. Allah sayang dunia akhirat. Mas tak ada apa-apa kurang. Anak yang sempurna, anak yang baik. Mas anak yang baik. Allah sayang. Mak ayah Mas pun sayang kat Mas. Tapi ujian ni kadang-kadang kita macam kita. Kadang orang tersini, bukan kadang jalan kita tu tunjuk kat situ. Ada orang tak pernah terfikir macam mana boleh jadi apa pula orang panggil sekarang kan, jadi ni. Ujian hidup orang tu jadi ujian untuk Mas. Jadi Mas kena jadi orang paling kuat dalam dunia. Allah sayang. Dan insyaAllah saya ingat Allah sayang. Mak ayah Mas pun sayang Mas. Maafkan mereka. Bila Mas cakap Mas rindu nak jumpa mak, jumpa ayah, saya tahu Mas anak yang baik. Maafkan mereka. Jangan berdendam. Macam Mas tak dendam langsung kan. Saya tahu Mas walaupun sedih, kadang marah pun ada, saya tahu. Tapi bila Mas kata rindu nak jumpa mak ayah, saya tahu Mas anak yang baik. Ada orang ada mak ayah, dia salahkan mak ayah dia. Tapi semua orang ujian hidup kan. Jadi kita memaafkan. Allah sayang Mas. Dan Allah terima Mas peluk sikit. Dan Allah SWT Allah sayang dunia. Moga Allah bantu dia. Saya doa Mas sihat, panjang umur, satu hari nanti dapat jumpa mak ayah. Dan kalau tak, insya-Allah jumpa dalam dunia, cari kalau tak dapat jumpa dalam dunia, satu hari insya-Allah, tak lama dunia ni kan, mesti kita akan pergi, kita jumpa dalam syurga, kita jumpa mak ayah dalam syurga. Masih ada anak yang paling baik dalam dunia. Moga Allah sayang nanti. Terima kasih Mas. Moga Allah terima, Allah bantu dunia dan akhirat.
Siapa lagi nak share? Ni. Nak share. Sikit. Mak ayah. Kita solat ke apa boleh. Nah, nak share. Siapa? Ni. Mana? Tak ada. Nah, tadi. Sila ni belum lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kehilangan ibu dalam 2 bulan. Dan siapa yang mengenali saya tahulah, macam Ika, Mak Ita tahu saya menjaga ibu. Saya ada 10 adik-beradik dan saya anak yang ke-8. Tapi alhamdulillah sebab Allah pilih saya di antara 10 adik-beradik untuk jaga ibu. Bukan senang nak dapat jaga ibu. Dan saya mempunyai 4 orang anak yatim dari kecil, dari lahir umur 3 hari. Saya membela anak-anak tu sehingga dia besar. Dan yang kecil sekali 14 tahun, tingkatan 2. Dan seorang kakak OKU, anak kakak saya sulung. Tapi alhamdulillah saya menjaga mak saya dukung mak saya. Saya papa mak saya bilik air, saya mandikan mak macam mana mak mandikan saya. Kemudian saya pakaikan pampers mak. Bila mak buang air, saya lap najis mak semua dengan hati ikhlas. Bila mak tak buang air 2-3 hari, saya susah hati. Saya berdoa pada Tuhan, Ya Allah, pergilah mak aku buang air besar sebab saya takut mak saya sakit. Tiba-tiba Allah makbulkan doa saya, mak saya berak sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Saya papat kaki mak, saya ambil tisu, saya lap. Dia lap bersih-bersih. Kemudian saya spray. Saya kasih bersihkan mak saya. Lepas tu saya cuma tinggalkan mak saya waktu mandi je. Saya solat sebelah mak, tidur sebelah mak. Dan saya tak pernah dapat tidur secukup-cukupnya dari dulu. Bukan kerana mak saya, memang itu sifat saya dari dulu. Saya membesarkan anak-anak, menjaga kakak yang bisu, dalam bisu buta pula. Jadi saya lah yang akan jaga semua. Walaupun ramai adik-beradik, tapi ustaz pun faham, semua pun faham. Tak semua yang sama. Tak ada telefon pun tidak. Kami adik-beradik tak ada masalah apa-apa. Baik, alhamdulillah. Tapi tak ada siapa nak telefon. Mak pampers macam mana, duit cukup tak. Saya dengan meniaga tilang bantal yang seminggu dapat RM30. Tapi alhamdulillah dengan berkat kesabaran saya, dengan keikhlasan saya, Allah bagi rezeki tak putus-putus. Dan tak ada cara ni, saya buat cara ni. Saya buat kuih gunting. Alhamdulillah kawan-kawan saya support saya banyak. Komiti saya support kuih gunting saya. Saya jeng-jeng kuih-kuih mana-mana. Asal ada Mak Iz buat program, saya bawa kuih gunting. Jual kat pelajar-pelajar, kat student-student kat situ. Alhamdulillah. Tapi saya rindukan mak, Ustaz. Saya rindukan mak saya. Sedangkan ialah ibu yang melahirkan kita, Kak Ustaz. Memang kalau boleh, Allah bagi pilihan. Saya nak mak saya hidup balik. Tapi itu mustahil. Tapi alhamdulillah Allah pilih saya jaga mak. Syukur alhamdulillah. Tahniah jaga mak ni. Rezeki dapat jaga mak, tak semua dapat jaga mak dia kan. Rezeki yang paling besar dalam dunia dapat jaga mak bila sakit. Saya pun tak dapat buat, abang saya banyak buat. Adik saya yang buat, saya tak ada buat macam tu. Saya cemburu dengan abang adik saya. Jadi saya cemburu pada ni sebab dapat khidmat mak dengan baik. Tahniah. Doa dunia akhirat, Allah terima semua sekali, insya-Allah. Jadi kita semua dalam hidup ujian beza-beza kan. Nampak kerusi sama, tapi semua orang ada kisah hidup masing-masing. Itu kita nak Allah sayang kita nak Allah terima kita. Itu saja maksud kehidupan. Kita niat untuk redha Allah. Selalu kata, ya Allah, saya cuma nak engkau redha engkau, nak engkau sayang saya. Kalau engkau sayang saya, sayalah manusia yang paling bertuah dalam dunia ni. Kalau engkau tolak saya, tak terima saya manusia yang paling rugi, paling menyesal. Jadi kita nak Allah sayang kita. Itu matlamat hidup kita. Walau apa pun jadi. Orang suka ke tak suka, orang faham ke tak, orang nak tahu ke tak nak tahu, tak payah, tak penting. Apa yang penting, Allah maafkan kita ke tak. Itu yang sebenarnya. Tapi kita manusia, kita memang terkesan kalau orang cakap pada kita. Kita memang gembira kalau orang puji kita. Kita sedih kalau orang keji kita. Tapi sebenarnya hidup ni akhirnya cuma satu. Keredaan Allah SWT. Dalam dunia orang boleh panggil kita nama yang baik atau nama yang tak baik. Itu panggilan manusia, dia tak tentukan apa-apa. Tapi di akhirat bila kita mati, Allah kata, wahai hamba aku redha pada kamu. Kita orang paling bertuah sekali. Itu kita berusaha jadi hamba Allah yang baik. Jadi sabar. Air mata untuk Allah ni dapat pahala. Air mata untuk mak ayah dapat pahala. So jangan rasa menyesal, nangis, penat nangis. Tak. Nangis untuk agama ni dia kata air mata dapat padamkan api neraka.
Kalau kita nangis macam ni bagus. Walaupun penat sikit nanti sakit kepala sesama, tapi dia sebenarnya sangat baik. Dia ubat hati kita. Sekali nangis ni bagus. Kalau tak nangis kita jadi sakit, kita pendam, kita cuba mungkin kita cuba ketawa, kita senyum, tapi kita simpan kan. Ada orang dia sayang orang tu sampai tak nak tengok kubur dia. Tak nak tahu, tak nak tengok, dia cuba nak lupakan. Tapi sebenarnya dia, dalam hidup dia akan rasa ada benda kurang lah hidup, tapi tak tahu apa dia. Apa yang kurang tu, itulah yang kita simpan. Bila kita menangis, dia obat. Menangis ni obat. Dan orang paling kuat menangis ialah Nabi Muhammad SAW. Orang kedua kuat menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang ketiga yang banyak nangis Sayyidina Umar Al-Khattab ni saya sebut sekali lalu, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Semua sahabat-sahabat ni banyak menangis. Yang menangis ni obat. Hadiah daripada Allah. Untuk tu kau dapat nangis sikit-sikit malam-malam sorang-sorang. Cakap dengan Allah, ya Allah, saya mengadu pada engkau, saya minta maaf. Saya cuma hamba engkau yang biasa banyak buat salah, buat silap. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu engkau sayang saya, engkau kasihkan saya. Siapa lagi nak share? Siapa teringin nak share? Share apa-apa? Ada? Siapa teringin? Belum? Ada? Tak ada? Teringin? Nak share? Siapa nak share? Mana-mana lah. Tadi akak tadi mengangkat tangan. Tak jadi. Tak terlarat dah. Tak termampu. Sikit lagi. Boleh last-last ni. Assalamualaikum. Saya ni anak yang kedua bongsu lah, tapi dalam adik-beradik kira saya yang bongsu lah. Jadi mak saya tak ada, umur saya 17 tahun. Ayah saya tak ada, umur saya 19 tahun. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya mak tiri. Mak tiri saya ni saya sayanglah dia kan. Walaupun dia tu sengal ubi. Palang, tapi saya tetap sayang dia. Saya anggap dia macam mak saya sendiri. Walaupun dia bukan yang lahirkan saya, dia jaga saya. Saya sakit, sekarang ni pun saya sakit sebenarnya. Dia lah yang susah payah sebab saya. Adalah Ustaz, Alhamdulillah. Boleh cakap apa? Ya, tak apa. Allah sayang semua sekali. Jadi kita niat jaga solat, jaga agama, jaga Islam, hidupkan sunnah Nabi SAW. Boleh semua sekali Mudah-mudahan Allah SWT terima. Baik, mari kita dekat-dekat tutup sikit. Ustaz saya Putra cerita sikit satu kisah pendek sahabat, apa-apa nasihat. Tu kita doa. Lepas tu saya nak bagi buku dulu ni. Hadiah buku. Saya nak share buku. Saya tak ada buku apa nak bagi hadiah. Buku doa boleh? Buku doa ada dah. Manzil ada. Manzil ni bagus baca. Dalam Sahih Abu Daud ada satu orang jumpa Nabi, dia macam ada penyakit, macam sakit lah, sakit-sakit yang berat lah. Walaupun termasuk gila, kalau dia baca salah satu obat dia, salah satu. Doktor mesti pergilah. Apa-apa pun doktor jangan tinggalkan hospital. Doa. Saya share sikit doa tu. Boleh buka buku doa tu saya ajar. Lepas tu buku 11 amalan kaya tu saya hadiahkan. Saya ada 9 buku. Ni buku yang ke-9. Yang ke-9. 11 amalan kaya. Buku saya yang baru hadiah. Dah lama dah tulis buku semenjak mula-mula dulu lah. Semenjak 7 tahun yang lepas. Dapat buku 11 amalan kaya tu. Tu saya hadiahkan. Buku tu bacalah. Baca bab 1 je dah rasa kaya. Lepas tu tak payah baca dah. Baca bab 1 je. Lepas tu ni buku doa. Buku doa tu buku kuning. Buku kuning. Keluar rumah saya share doa. Keluar rumah kaki kiri baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Muka surat 2. Buku kuning muka surat 2. Buku kuning muka surat 2. Bismillahi. Cuba baca ikut saya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa baca doa ni, Allah beri 4 perkara. Allah jaga dia, cukupkan rezeki, jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kemudian kalau hilang apa-apa sedih, muka surat 9. Siapa baca, Nabi kata kalau sedih, Allah beri pahala dan gantikan apa yang hilang. Setiap kali sedih baca
Ada pahala macam mula-mula sedih. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjar ke atas musibah ini, gantikan dengan lebih baik. So bacalah doa tu. Kalau sedih, seorang sahabiah, suami dia meninggal, baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi SAW. Abang saya laptop, baca-baca dapat laptop baru. Baca Rumi pun boleh. Nanti pelan-pelan boleh baca yang tu lah, belajar yang jauh-jauh itu. Masya Allah. Cukuplah doa tu saya share 2 lah. Dah malam-malam nampak penat dah kan. Saya sedih ni jadi penat nak tidur. Tidur awal nanti kita boleh semain tahajud. Tahajud ni 2 rakaat, Allah ampunkan semua dosa. Dapatkan buku tu, nanti bacalah, saya hadiah kat semua tu. Boleh nasihat sikit. Ustaz saya putra. Nasihat lepas tu saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak erti nak nasihat apa. Saya datang niat semata-mata nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ialah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian yang kita semua lalu, semua Nabi dah lalu dah. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda Allah sayang. Makin banyak ujian yang Allah bagi, makin sayang Allah dekat dia. Kadang-kadang bila kita diuji dengan kehilangan, kita rasa kehilangan. Tapi sebenarnya Allah kadang-kadang dia ambil sesuatu untuk bagi sesuatu. Kadang-kadang Allah dengan cara dia bagi sesuatu, sedang dia ambil sesuatu kadang-kadang. Suatu Nabi SAW daripada kecil tak pernah tengok muka ayah dia. Daripada kecil Nabi SAW merindukan ayah dia. Bila Nabi umur 6 tahun, ya Allah Ta'ala hadirkan daripada hati ibu Nabi nak ajak Nabi ziarah kubur ayah Nabi SAW. Kalau biasa pergi umrah, kalau pergi ke Masjid Nabawi di belakang tu, di antara parking nombor 9 dan nombor 10 kata ulama, di situ dah kubur Abdullah, kubur ayah Nabi SAW. Tapi orang tak tahu, ramai tak tahu. Sedang kita dah berjalan atas kubur ayah Nabi tu, kerana pembesaran Masjid Nabawi. Di situlah dulu Nabi, ibu Nabi Siti Aminah, Ummu Aiman sebulan. Orang bila sayang orang ni, dia suka duduk lama-lama. Kita mungkin awal-awal jumpa ni, ada yang dah biasa kenal, kenal lah. Yang baru nak berkenal, bila dah mula sayang tu, kejap lagi hari last, nak berpisah tu jadi susah. Sebab ikatan cinta tu. Nabi SAW duduk dekat kubur ayah dia dengan ibu dia, dengan Ummu Aiman lebih kurang sebulan. Sampailah masa ditarik tangan Nabi untuk balik ke Madinah. Inilah kisah yang tercatat dalam sirah. Allah sedang siapkan hati Nabi untuk berdepan dengan satu kerja yang sangat besar. Sehinggalah sampai di satu kawasan yang bernama Abwa. Abwa dengan Madinah lebih kurang 150 km. Jauh. Jalan tu bukan jalan raya, bukan highway, bukit, belukar, batu, tak ada siapa kat situ. Di situlah Allah hadirkan satu kisah. Masa tu mak Nabi SAW sakit. Berguling ke kiri, berguling ke kanan, peluh keluar kat dahi. Dia panggil Nabi masa tu. Masa tu Nabi berumur 6 tahun. Kita kalau tengok anak-anak kecil umur 6 tahun sibuk dengan apa? Main, game, pinipin, boy. Tapi Nabi SAW masa tu matang sangat. Nabi duduk kat sisi mak dia. Nabi tahu mak dia sakit ni. Apa Nabi buat? Nabi dibagi nasihat terakhir oleh mak dia. Mak dia kata, kullu hayy mayyit wa kullu jadidin bal. Wahai Muhammad, sesungguhnya semua yang hidup mesti akan mati. Semua yang muda mesti akan tua. Seolah-olah Siti Aminah tahu itu nasihat terakhir, dan lepas ni dia takkan nampak dan takkan jumpa lagi anak yang dia sayang. Dan rupanya itulah saat ni Allah cabut nyawa Siti Aminah. Anak mana tak sedih tengok mak dia mati depan dia. Dipegang tangan Nabi SAW setelah dikebumikan Siti Aminah untuk balik ke Mekah. Baru berjalan sikit, Nabi lepaskan tangan Ummu Aiman. Berlari balik Nabi ke kubur mak dia. Nabi peluk kubur mak dia. Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, tapi mak pergi dan mak tinggalkan saya. Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, tapi mak pergi dan tinggalkan saya. Kerinduan hati Nabi kepada mak dia. Masa tu umur Nabi 6 tahun. Tapi riwayat menceritakan bahawa 53 tahun lepas tu. Masa tu umur Nabi 59 tahun dah. Macam kita kat sini.
Walaupun dah lama dah setengah kita yang dah tak jumpa dengan ayah kita, yang mak ayah kita dah tinggalkan kita. Tapi ketika umur Nabi 59 tahun, Nabi lalu lagi kawasan tu, Nabi duduk dekat kubur. Nabi beritahu dekat para sahabat, siapkan kemah kat sini, kita berehat sekejap. Nabi tak masuk dalam kemah, Nabi duduk depan kubur tu. Ulama beritahu Nabi duduk bersilang kaki Nabi. Nabi duduk macam ni. Nabi peluk. Sehingga kan air mata Nabi mengalir basah janggut Nabi. Masa tu Abu Bakar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Abu Bakar menangis sekali. Sebab orang yang kita sayang menangis akan menjadi sebab hati kita pun terasa sedih. Umar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Umar pergi belakang Nabi, peluk belakang Nabi, kata, "Ya Rasulullah, cukuplah. Ya Rasulullah, cukuplah." Umar nak pujuk Nabi. "Kubur siapa ni, ya Rasulullah?" Nabi kata, "Ini Ummi. Ini Ummi." 53 tahun berlalu. Nabi tak pernah lupakan ibu dia. Nabi melalui susah payah untuk agama ni semata-mata supaya malam ni kita semua mengenal Allah sebagai Tuhan. Supaya kita dapat sujud menyebut nama Allah. Nabi menerima ujian dan hati Nabi dilukai. Sehingga lepas kewafatan Nabi berlalulah zaman sehingga umat dia sampai kita semua. Dan hati Nabi masih lagi dilukai. Hari ini kita nak bangun dalam keadaan kerisauan Nabi SAW. Duduk kat sini semata-mata nak dekat dengan Allah. Untuk hidupkan balik nilai jazbah agama dalam diri kita. Semoga Allah beri kekuatan pada saya sendiri untuk amal apa yang saya cakap. Semoga kita semua dapat amal kita. Dan kita sampaikan apa kita insyaAllah. Doa sikit. InsyaAllah. Jadi kita nanti tidur, kita ambil uduk. Ambil uduk, bagus sebelum tidur. Nabi kata siapa ambil uduk, malaikat teman dia tidur, doakan dia. Jadi sebelum tidur ambil uduk, dan bila tidur baca 3 kul. Kalau ingat kul Allahu ahad sampai habis, falak, benas. Kemudian tiup kat tangan, sapu seluruh badan. Nanti Allah lindung kita daripada apa-apa pula. Penyakit zahir, batin, semua sekali lah. Gangguan ke ujian ke semua Allah jauhkan. Di masa tidur tu dia apa-apa datang, yang kita baca sapu sampai kaki. Kemudian bila tidur bagus menghadap kiblat, mengiring ke kanan. Bagus sebelum tidur niat sembahyang tahajud. Dan kita insya-Allah esok 4.45 kita semua kalau boleh 4.45 tu semua berusaha untuk datang. Last sekali pukul 5 kita takbir lah. Pukul 5 je imam Allahu Akbar jangan kalau imam tu tak ada, carilah. Imam yang tak ada. Takbir pukul 5 kita sembahyang. 4.45 kita ada sini, boleh sampai sembahyang je sendiri. Siapa tahu sembahyang je. Saja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Boleh sembahyang sendiri dulu baca. Nanti pukul 5 kita sembahyang sama-sama. Siapa sampai nak baca Quran ke nak zikir, doa. Dalam hadis Nabi, doa yang makbul lepas kita tidur malam ni sebelum subuh, doa tu dalam riwayat Bukhari dia kata apa? Allah dengar semua. Allah tanya siapa nak minta ampun, aku ampunkan dia. Siapa nak bertaubat, aku terima taubat. Siapa ada hajat, aku tunaikan hajat dia. Sembahyang tahajud ni sangat mahal erti dia. Orang dulu Nabi-Nabi tak pernah tinggalkan tahajud. Malam ni 90%. Siang ni kita usaha siang malam di bawah 10%. Penentu dia malam. Sekarang orang umat ini malam ni kita tak bangun. Bukan nak awal sangat. Pukul 5 setiap hari kat rumah dah okey. Sebelum subuh. Jadi bagus tidur awal. Dalam kajian pun kata tidur awal ni bagus. Tidur 6 jam ni bagus. Ada keluar kat surat khabar semalam kan. Kurang tidur daripada 6 jam ni jadi penyakit. Aku jadi penyakit. Jadi kita kena tidur cukup. Boleh sakit jantung. Tidur tengah hari sekejap tu penting. Setengah jam, 15 minit atau 15 minit ke 40 minit dia panggil kailullah. Dia orang putih kaji boleh hilang sakit jantung. Bukan boleh hilang. Kita selamat pada sakit jantung. Tidur malam kena sempurna. Kalau katalah malam 4 jam, esok siang tu kena ganti sikit setengah jam. Dia macam 2 jam juga. Jadi kalau boleh 6 jam lah. Ustaz saya selalu pesan, amalan boleh macam sahabat, macam wali-wali dulu. Tapi tidur kena cukupkan. Jangan tidur lewat sangat lah maksudnya. Dan dia kata tidur sebelum pukul 12 ni, dalam kajian, hormon kesihatan kalau budak-budak membesar, orang tua ni keluar antioksidan apa semua 1,5. 1 jam setengah sebelum pukul 12. 11.30 tu bagus dia tidur. Macam tu lah dari segi kajian. Dia akan buat kita sihat. Ustaz saya pesan, boleh buat apa amal pun. Nak buat berdakwah ke, nak buat amal malam ke, nak buat kebaikan, tolong orang susah. Tapi tidur cukupkan. Saya mula berusaha jaga tu lah. Saya dah 2 tahun ni tidur 2 jam je. Setahun ni tidur sikit-sikit je malam. Malam kan pergi tepi jalan tu. Jadi balik pukul 3 lah. Lepas tu balik rumah kan tak tidur. Tunggu subuh. Kadang-kadang balik pukul 2. Tidur sekejap. Pukul 5 dah pergi Kuala Terengganu. Pergi Perlis. Pergi Johor Bahru. Hari-hari macam tu. Jadi saya berusaha dalam masa ni tiba-tiba telinga tak dengar tu. Lepas tu doktor kata tengah cukupkan tidur. Kepala berpusing. Jadi cubalah cukupkan tidur.
Maksudnya, jadi kita boleh bangun awal pukul 4.30, pukul 4 suku, 4.45. Kita datang sini pukul 5 akan ada imam. Boleh insya-Allah. Niat macam tu, dan moga Allah semua tak terima. Ada masalah apa-apa boleh beritahu lah. Boleh cari saya kat bilik saya. Bilik kami ramai kat 7 orang kat bilik tu. Dan minta lah siapa, Mak Ika dan Kak Abah semua sekali lah. Kita sama-sama. Program ni program kita sama-sama kan. Sama-sama, tak ada siapa-siapa anjuran siapa-siapa. Kita sama-sama lah. Jadi kalau apa-apa yang kurang, kita sama-sama tampung dan boleh beritahu je. Mudah-mudahan minta maaf kurang-kurang satu hari. Jangan tidur, maafkan semua orang. Lapangkan hati, kalau boleh jangan berdendam siapa-siapa. Hutang pun boleh halalkan. Esok tuntut semula lah. Bukan halalkan, maknanya hold sekejap. Kalau ada hutang besar, tulis kat kertas. Kalau mati, nanti orang lain boleh tolong. Bayarkan, keluarga tahu kan, mana tahu kata hutang. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami, ampunkan dosa kami semua. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Kasih dan sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, terima kasih pilih kami semua duduk dalam majlis ilmu ni. Kami sangat rasa bahagia, gembira sampai hari ni kau sayang kami. Dari dulu sampai sekarang kau tengok kami, kau dengar apa kami cakap, kau pandang kami. Tak pernah satu saat pun kau lupakan kami. Kami hamba-Mu selalu lupakan-Mu, Ya Allah. Kami minta maaf, minta ampun. Kalau kau tak kutip ambil kami satu hari dulu, kami tak tahu kat mana tempat kami sekarang. Ya Allah yang maha baik, yang maha penyayang, maha pemurah, terima kasih sayang kami, ampunkan dosa kami. Kami minta maaf atas semua segala salah silap. Ampun dosa mak ayah kami. Kasih dan sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, kasih sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Kasih dan ampuni, beri bahagia pada mak ayah kami. Mak ayah kami yang masih hidup, mereka sihat, mereka bahagia, dan kalau mereka dah tak ada, beri mereka dapat menanti kami di sana. Ya Allah, jagakan mereka untuk kami. Kalau ada pahala untuk kami duduk kat sini, kami hadiahkan buat mak dan ayah kami sayangi. Ya Allah, kami betul-betul rindu mak ayah kami. Kami rindu mereka sangat-sangat. Ya Allah, jagakan mereka untuk kami. Kami sayang mak ayah kami. Ya Allah yang maha baik, maha penyayang, kami berkumpul di sini hanya untuk keredaan Kau. Kami tak peduli yang lain-lain. Kami cuma nak Engkau sayang kami. Kami tahu kalau Engkau sayang kami, kamilah orang yang paling bertuah bahagia dalam dunia ini. Tapi kalau Engkau tolak, Engkau tak terima kami, kamilah orang paling rugi. Ya Allah, kami redha bersyukur atas apa segala yang telah terjadi dalam hidup kami. Nikmat yang begitu banyak Engkau beri pada kami siang dan malam. Kami hamba-hamba-Mu selalu kufur langgar perintah Engkau. Kami minta maaf, minta ampun. Ya Allah maha baik, maha penyayang. Kami semua rindu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kami tak pernah jumpa, orang kami tak pernah jumpa dalam hidup kami. Tak pernah kami kenal secara zahir. Tapi siang malam kami tahu, kami baca, kami dengar, dan kami sangat yakin beliau siang malam susah payah untuk kami. Keluarga beliau, sahabat-sahabat sakit, berdarah, ada yang mati demi untuk agama Islam. Sampai pada kami, kami hamba-Mu ya Allah, selalu sifat acuh tak acuh terhadap agama ini. Kami minta maaf, minta ampun. Ya Allah, kami semua nak cuma Engkau sayang kami. Orang-orang miskin, anak yatim yang susah-susah, Kau bantu hidup mereka. Sedang kami tidur lena, makan kenyang. Ada orang-orang tidur di tepi jalan, tak ada makan minum. Pemudahkan hidup mereka semua. Ya Allah, kami jumpa ramai orang kat luar sana. Mereka orang semua yang sangat baik-baik. Ya Allah, ya Allah, kami minta pertolongan rahmat-Mu. Berilah kami kekuatan semua pada kami, untuk kami bantu diri kami dan bantu semua orang kat luar sana. Kami nak menjadi hamba-Mu yang Kau sayangi, yang Kau redai. Wahai Allah, istiqamah, istikhlaskan kami atas Islam ini, atas kerja dakwah yang mulia ini, atas usaha Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pilih kami dapat istiqamah berjuang di jalan-Mu. Kami bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa-apa. Kami tak pernah punya apa-apa, takkan boleh buat apa-apa. Ya Allah, kami cuma nak Engkau sayang kami. Ya Allah, kalau ada antara kami yang susah, yang sedih, ada masalah hidup, Kau pemudahkan. Kau bahagiakan hidup kami semua. Ya Allah, ada antara kami ada hajat-hajat yang baik, Kau kabulkan ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah, ada keluarga kami yang sakit, Kau sihatkan. Ada keluarga kami ada masalah hutang, hidup yang sempit, susah, Kau bantu. Anak-anak saudara kami, saudara mara kami, jiran-jiran kami, semua kawan-kawan kami, bantulah kami semua. Ya Allah, rahmati dan berkatilah majlis kami ni. Ya Allah, selama 3 hari ni Kau jadikanlah sebab hidayah kebaikan untuk kami
Jadi manusia yang lebih baik dunia dan akhirat. Ya Allah, kami tak kisah yang lain, kami cuma nak Engkau sayang kami. Berkati rezeki kami, beri kami yang rezeki yang halal, jauhi beri kami rezeki yang salah. Dan ya Allah, kami pohon rahmat kasih sayang Kau. Kau beri kami kekayaan daripada sisi kurnia-Mu supaya kami tak minta-minta kepada selain daripada-Mu. Ya Allah, bantu kami semua, jauhkan pada segala masalah, musibah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Kita bangun, kita salam-salam. Lepas tu kita rehat lah. Kita jumpa esok rehat cepat lagi bagus. Kalau ada apa-apa nak selesai, nak makan ke, nak berjalan ke, kau boleh tidur awal sikit lah supaya boleh bangun awal, tak penat sangat. Esok ada banyak program lagi yang menanti. Benar-benar terima. Kita salam sikit Mai. Salam pusing pada tepi tu. Mana-mana boleh. Pada sini sambung. Terus. Bertemu boleh. Muhammad Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه الثرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Datuk, Jom.